Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-17 siri Ultraman Deka. Macam biasa, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod kali ni, aku cadangkan kepada korang supaya tengok dulu episod kali ni kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab video aku ni ada spoiler, nanti korang bising pula nanti. Alright, untuk episod kali ni, jalan cerita dia banyak bertumpu kepada dua watak utama ni, iaitu Captain Murahoshi dan juga Ryumon Soma. Semuanya bermula bila pihak atasan TPU nak menyiasat Captain Murahoshi. Yang datang turun untuk menyiasat Captain Murahoshi ni ialah pengarah TPU sendiri, iaitu seekor alien berbangsa Metron bernama Nigel. Disebabkan Nigel ni rupa dia sama macam Maluru, sebab diorang ni kan satu bangsa yang sama, si Kanata ni ingat si Nigel tu adalah Maluru. Lepas tu tak pasal-pasal Kanata kena marah dengan timbalan Captain Kaizaki sebab dia tak boleh nak bezakan Maluru dengan pengarah TPU tu. Siasatan terhadap Captain Murahoshi ni dibuat sebab Captain Murahoshi ni disyaki telah membantu Profesor Asakage aka Agams dalam menyiapkan robot Terrafacer yang hampir-hampir nak memusnahkan bumi. Pembantu pengarah TPU yang ada sekali pada masa tu siap scan si Captain Murahoshi tu sebab nak detect sama ada Captain Murahoshi tu adalah betul-betul manusia ataupun alien. Tapi mujur lah, si Captain Murahoshi tu sebenarnya memang manusia lah. Sedang siasatan dijalankan terhadap Captain Murahoshi, tiba-tiba raksasa Gomez muncul kat tengah bandar. Jadi si Captain Murahoshi ni pun terus keluar dari bilik siasatan dan kemudian dia terus masuk ke dalam bilik operasi sebab dia nak bagi arahan kepada anak-anak buah dia untuk mengatasi raksasa Gomez tu. Tapi pengarah TPU iaitu Nigel, dia tak benarkan Captain Murahoshi untuk bagi arahan kepada anak-anak buah dia. Jadi si timbalan Captain Kaizaki yang ada pada masa tu pun tanyalah kenapa kan. Dan kemudian Captain Murahoshi pun terangkan yang dia telah disyaki membantu Agams untuk membina robot Terrafacer. Kanata, Kirino dan Ryumon tak percaya yang Captain Murahoshi tu telah membantu Agams. Tapi Nigel kata benda tu tak mustahil pun sebab Captain Murahoshi sebelum-sebelum ni dia dah pernah bantu alien-alien lain seperti Alien Pit dan juga Alien Grigor. Disebabkan tak nak Captain Murahoshi dipersalahkan seorang diri, Kanata pun mengaku kepada Nigel tu yang dia juga pernah buat macam-macam benda tanpa kebenaran. Lepas tu si Kirino ni juga siap mengaku yang dia pernah cuba nak bawa alat Mega Earth keluar dari TPU. Terkejutlah si Nigel tu bila dengar pengakuan diorang, tapi mujurlah Captain Murahoshi kata semua benda yang diorang buat tu telah mendapat keizinan daripada pihak TPU sendiri. Sekali tiba-tiba si Nigel ni petik pasal satu insiden yang pernah berlaku 10 tahun yang lalu. Pada masa tu ada raksasa datang menyerang dan Captain Murahoshi ni dia berada dalam satu unit khas dan dia sepatutnya patuh kepada arahan, tapi dia telah ingkar arahan tu kerana dia nak menyelamatkan nyawa seorang budak ni. Tapi disebabkan tindakan Captain Murahoshi tu, dia telah menyebabkan musuh terlepas. Pihak atasan lah tak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Captain Murahoshi tu, memandangkan budak yang dikatakan telah diselamatkan oleh Captain Murahoshi tu langsung tak dapat dijumpai. Jadi akibatnya Captain Murahoshi pun telah digantung dari tugas selama sebulan. Masa cerita tu disampaikan adalah keluar flashback ni, dan dalam flashback tu ada keluar watak Hudram. Rupa-rupanya Hudram yang keluar masa preview kat episod ke-16 tu, dia keluar hanya sekadar flashback dan tak ada main apa-apa peranan pun. So tak ada benda yang special lah pasal kemunculan Hudram tu. Tapi bila Ryumon dengar kisah pasal Captain Murahoshi 10 tahun yang lalu tu, dia pun teringat pasal insiden yang pernah terjadi pada dia 10 tahun yang lalu juga. Ryumon pun terus buat siasatan dan dia mendapati bahawa Captain Murahoshi adalah orang yang telah menyelamatkan dia daripada serangan raksasa 10 tahun yang lalu. Tapi belum sempat dia nak jumpa Captain Murahoshi untuk ucapkan terima kasih, mak ayah dia dah bawa dia keluar dari luar negara. Sebab itulah Captain Murahoshi tak dapat temui Ryumon pada ketika tu. Pada masa yang sama juga, raksasa Gomez semakin menghampiri sebuah bandar bernama Komi. Memandangkan Captain Murahoshi tak boleh bagi arahan kepada pasukan Guard Select, jadi timbalan Captain Kaizaki pun memohon kebenaran daripada Nigel untuk dia memberi arahan kepada pasukan Guard Select. Tapi Nigel ni kata tak payah, pasukan Guard Select tak diperlukan pun sebab senjata-senjata yang ada kat bandar Komi tu dah cukup untuk memusnahkan raksasa Gomez. Kaizaki cuba untuk melawan. Dia kata yang raksasa Gomez kali ni adalah sangat kuat. Tapi si Nigel tu kata berdasarkan data yang dia ada pasal raksasa Gomez, memang senjata-senjata yang ada kat bandar Komi tu memang cukup untuk musnahkan raksasa tu. Tapi ternyata memang Gomez tu lagi kuat. Senang-senang je dia hancurkan semua senjata yang ada kat bandar Komi. Jadi si Nigel ni pun dah jadi cuak . Lepas tu Captain Murahoshi pun masuk ke dalam bilik operasi bersama-sama dengan Ryumon. Ryumon pun pada ketika tu dia pun mengakulah kepada Nigel bahawa dialah budak, dialah saksi yang telah dibantu oleh Captain Murahoshi 10 tahun yang lalu.
Disebabkan pengakuan Ryumon tu, Nigel pun membenarkan Kapten Murahoshi untuk memberi arahan kepada pasukan Guard Select. Kanata dan Hanejiro pun telah diarahkan untuk membawa Guards Hawk dan Guards Falcon untuk menyerang raksasa Gomez. Lepas tu Kanata suruh Hanejiro kawal Guards Falcon sebab dia nak bertukar menjadi Ultraman Decker. Tapi Ultraman Decker berdepan masalah masa berlawan dengan raksasa Gomez sebab tangan dia masih lagi cedera selepas dia berlawan dengan raksasa Pandon dalam episod yang lepas, dan Ryumon pun sedar pada masa tu yang Ultraman Decker masih lagi cedera. Gomez pun macam tahu-tahu yang tangan Ultraman Decker tu cedera, jadi dia pun serang kat tangan Ultraman Decker tu. Lepas tu dia siap pijak tangan Ultraman Decker tu banyak kali. Tapi mujurlah Nurse Dese yang dikawal oleh Kapten Murahoshi telah melepaskan tembakan ke arah Gomez dan menyelamatkan Ultraman Decker. Lepas tu Ultraman Decker pun berubahlah menjadi Dynamic Type, dan dengan menggunakan serangan Caliber Mode, Ultraman Decker berjaya melambungkan Gomez ke udara. Dan lepas tu Nurse Dese dalam Battle Mode melepaskan tembakan Neo Maxima Nurse Cannon ke arah Gomez lalu memusnahkannya. Di akhir episod ni, Nigel pun melepaskan pertuduhan terhadap Kapten Murahoshi dan membolehkan Kapten Murahoshi untuk memimpin semula pasukan Guard Select. Dalam episod ni, kalau korang perasan, Ryumon ada macam bagi sedikit hint yang dia hampir-hampir tahu yang Ultraman Decker tu sebenarnya adalah Kanata. Sebab dia cakap nak detect Ultraman Decker dalam bentuk manusia ni senang je, iaitu dengan cara melihat kecederaan Ultraman Decker tu sama tak kecederaan yang dialami oleh Decker dalam bentuk manusia. Memandangkan masa tu tangan Kanata kan cedera, jadi si Kanata ni risaulah yang Ryumon ni dapat detect yang dia adalah Ultraman Decker. Tapi Ryumon cakap kat Kanata yang dia 1000% percaya bahawa Kanata tu bukan Ultraman Decker. Mana taknya dengan perangai Kanata yang cemerkap tu, memang sah-sah lah Ryumon susah nak percaya yang Kanata tu Ultraman Decker. So itulah dia secara ringkas tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-17 siri Ultraman Decker.